بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين segala puji bagi Allah Tuhan alam ini wa bihi nasta'in kepadanya lah kita minta segala pertolongan wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam kita ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi serta para sahabat semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, dan doa kita kepada sekalian muslimin muslimat dari Nabi para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikanlah kami ini ya Allah orang-orang yang sentiasa mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pertemuan ini. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini orang yang ahli dalam Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma warzuqna as-sakinah wal rahmah wa du'a al-malaika wa dhikrullah fi man indah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat, mendoa dan mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Engkau sembuhkanlah siapa jua yang anggur sakit yang ada dalam majlis ini, khususnya keluarga kami serta muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah, hebahkanlah kepada kami hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Engkau anugerahkan hikmah, pasti Engkau memberi kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan Engkau golongkanlah kami ini bersama-sama dengan hamba-hamba yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insyaallah kita sambung muka surah 29, ayat 189. Surah Al-Baqarah. Kita baca, kemudian kita belajar bahasa Al-Quran, kemudian kita cuba mengeluarkan apa-apa yang hendak Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada kita, dan yang berikutnya kita cari jalan untuk beramal dengan ayat yang kita pelajari ini, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها
walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. صدق الله العظيم. Yas'alunaka, mereka bertanya engkau. Yas'aluna satu kalimah, ka satu kalimah. Kau ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya engkau anil ahillah, daripada hilal. Hilal ni anak bulan. Ahillah mana awal-awal setiap bulan itu dipanggil hilal, bulan yang kecil. Dia ada tiga lah kita biasa dengar, hilal, qamar dan juga badru, kan? Badru itu bulan purnama, qamar itu bulan secara umumnya, dan hilal ialah awal, waktu awal pada setiap bulan. Dia sebut bulan baru. Jadi mereka bertanya engkau tentang ahillah. Qul, wahai Muhammad, engkau beritahu kepada yang bertanya, ia adalah tu rujuk kepada ahillah. Mawaqit daripada waktulah, waktu mawaqit. Mawqitun mawaqit, makna tempat-tempat kiraan dia panggil. Di sini terjemah tanda-tanda waktu, linnas, untuk orang ramai. Ahillah ialah tanda-tanda waktu tiap-tiap bulan untuk orang ramai. Wal haji, dan juga lil haji, untuk mengerjakan haji pada bulan-bulan hajilah. Itu yang dijawab, yang diperintah oleh Allah. Hiya mawaqitu linnas wal haji, dua. Ia adalah waktu-waktu awal, masa-masa yang dikira oleh orang ramai, oleh manusia secara umum, dan untuk mengerjakan haji. Okey, selesai. Walaisal birru, birru, dan bukanlah albirru kebajikan. Albirru ni makna segala jenis kebaikan yang boleh membawa pahala, kita panggil albirru. Bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, bahawa bi an tu dua kalimah, bi dengan an, bahawa ta'tu, kamu masuk, kamu datangi, al buyuta, akan rumah-rumah, min zuhuriha, dari belakangnya, belakang rumah. Min zuhuriha ay zuhuril al-buyut, belakang rumah. Walakinnal birra,
manittaqa. Tetapi kebaikan itu man, sesiapa yang ittaqa, dia bertakwa. Waqtul buyu, dan masuklah. Waktu tu perintah. Waktu. Dan hendaklah kamu semua datanglah al-buyut, rumah-rumah itu, min, daripada abwabiha, daripada pintu-pintunya. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu akan Allah. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan, agar, agar, kum tu kamu, la'allakum ada dua kalimah, la'alla agar, mudah-mudahan, kum kamu semua, tuflihun akan mendapat keuntungan. Tuflihun. Baik, itu maksud daripada ayat ini. Dalam tafsir Ibn Katsir, dia kata, sa'alan nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ahillah. Orang ramai bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada anak-anak bulan, setiap awal bulan. Fanazalat hadhihi al-ayat, maka turunlah ayat ini. Yas'alunaka anil ahillah, qul hiya mawaqitu linnas wal hajj yu'allimuna halla dinihim wa iddata nisaihim wa waqta hajjihim. Nabi mereka ataupun ya'lamu nabiha halla dinihim wa iddata nisaihim wa waqta hajjihim. Dengan waktu-waktu itu mereka akan mengetahui hukum-hukum agama mereka dan waktu-waktu isteri-isteri mereka yang tidak boleh sembahyang dan seumpamanya. Waktu haid ataupun waktu iddah, waktu berbagai-bagai yang melibatkan hukum-hukum khusus kepada wanita. Wa waqta hajjihim, dan mereka akan mengetahui kedudukan waktu haji mereka. Kemudian diriwayatkan juga daripada beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, balawana annahum qalu ya Rasulullah lima khuliqat al-ahillah. Ada riwayat lain mengatakan, ada orang tanya, kenapa dijadikan anak-anak bulan ni? Apa matlamatnya? Fa anzalallahu al-ayat. Lalu Allah Subhanahu wa taala turun ayat ini. Yaqulu ja'alaha Allahu mawaqit li shaumil muslimin wa iftarihim. Dengan adanya bulan-bulan ini, Allah menjadikan waktu-waktu untuk mereka berpuasa dan membuka puasa, dan untuk mengetahui keadaan-keadaan iddah, tempoh-tempoh isteri-isteri mereka dan keadaan agama yang mereka ikuti. Itu di antara matlamat. Kemudian ayat berikut akan kita tengok secara mula, yas'alunaka anil ahillah. Makna ini soalan orang ramai. Yas'alunaka ini soalan orang ramai. Lalu dengan sebab soalan yang timbul itu, turun ayat ini. Lalu Allah memerintahkan Nabi supaya beritahu tentang bulan-bulan tu, awal-awal bulan. Maka
Jawabnya di sini kalau dalam Quran ialah untuk waktu-waktu yang diketahui, yang perlu diketahui oleh orang ramai, dan juga waktu untuk menunaikan haji. Itu habislah selesai masalah tu. Masalah berikut ialah walaisal birru, masalah kita nak dapat pahala ni, nak dapat pahala daripada usaha kita ni macam mana. Kalau kita tengok zahir sini walaisal birru, al-birru ni dia nak ceritalah, dia punya subjek dalam ayat ni ialah kita nak buat jasa, buat jasa ataupun buat kebaikan-kebaikan. Bukanlah kebaikan itu kita rahsia bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, bahawa kita buat secara orang kata sembunyi-sembunyi ataupun secara zahir-zahir. Itu walaupun sembunyi, min zuhur daripada belakang, masuk rumah daripada belakang, maksudnya melakukan sesuatu tanpa dimaklumi, diketahui oleh orang. Kalau dalam tafsir Ibn Kathir dia kata kanat al-ansar idza qadimu min safarin lam yadkhul ar-rajulu min qibali babihi fanazalat hadil ayat. Antara kes yang berlaku pada waktu itu, kebanyakan orang Ansar di Madinah, bila dia datang daripada perjalanan jauh, dia tidak masuk rumah-rumah mereka melalui pintu biasa. Dia ada patah larang lah tu. Tetapi dia masuk daripada zuhur. Zuhur ni zahri, belakang, pintu belakang lah tu. Apa sebab? Kita tengok nanti. Maka turunlah ayat ini. Bukanlah berarti kita masuk ke belakang, masuk ke depan itu albir, nak ceritanya itu yang terbaik. Tetapi yang terbaik apa? Ataupun kebajikan apa? Walakinnal birra man, tetapi kebaikan itu sesiapa yang ittaqa, dia ada sifat takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak syirik, adalah usaha dia tidak menunjukkan sesuatu yang bercanggah dengan agama. Di sini dilaporkan, dia kata kanat Quraisyun tud'a al-hams wa kanu yadkhuluna min al-abwa' fil ihram wa kanat al-ansar wa sa'irul arab la yadkhuluna min babi fil ihram. Wa bainana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi bustanin id kharaja min babihi fa kharaja ma'ahu Qutbah bin Amir al-Ansari faqalu ya Rasulullah inna Qutbah bin Amir rajulun tajir wa innahu kharaja ma'aka min al-bab faqala ma hamalaka ala ma sana'ta qala ra'aytuka fa fa'altuhu wa fa'alat kama fa'ala fa'altu kama fa'alta faqala inni rajulun ahmas qala fa inna dini dinuka fa anzalallahu ta'ala. Ni isu yang orang kata adat, isu adat yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaga adat tu lebih diutamakan daripada ibadat. Lalu turun ayat ni mengatakan bukanlah walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, tapi walakinnal birra, tetapi yang kebaikan yang berpahala itu sesiapa yang bertakwa. Waktu maka ni habislah situ. Maknanya kita nak cerita bahawa kebaikan itu tidak dilihat kepada strategi saja, tapi dilihat kepada bagaimana kita melakukan sesuatu amal itu, dan amal itu membawa kepada dekat dengan Allah SWT, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqtul buyuta min abwabiha. Waktu ni perintah. Datanglah
masuklah rumah-rumah itu daripada pintunya. Itu yang paling baik. Kemudian wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna takwa di sini? Dia kata ittaqullah, maknanya faf'alu ma amarakum bihi watruku ma nahakum anhu. Maka buatlah apa yang Allah perintah kepada kamu dalam perkara tersebut, dan tinggallah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala daripada melakukan. Itu makna takwa. Jadi dengan cara itu kita akan mendapat, ataupun kamu akan mendapat keuntungan. Keuntungan ni, tuflihun ni, dia ada dua kalimah yang biasa kita dengar. Al-falah, kan? Dalam azan kita dengar hayya 'alal falah. Dalam ayat kita dengar muflihun ataupun tuflihun ataupun yuflihun. Makna beruntung, mencapai kemenangan, terjemah dia. Bezanya, kalau tuflihun di sini ialah proses yang kita buat amal, yang kita lakukan amalan-amalan yang diperintah, tinggal amalan-amalan yang dilarang, sehingga kita digelar orang-orang yang melakukan kebaikan. Yang kita nak ialah falah. Yang kita nak ialah falah. Falah itu yang diseru oleh Bilal. Hayya 'alal falah. Dia tak kata hayya 'alal muflihin. Kita kata tak. Sebab muflihin ni orang yang melakukan kerja-kerja yang diperintah, meninggalkan kerja yang dilarang untuk mendapat falah. Bila dia berjaya, dia dapat falah. Dan bila orang itu dapat falah, dia sama dengan perkataan rahmat. Dia ada 3 bentuk kejayaan yang pernah saya sebut sebelum ni. Kejayaan pertama ialah keperluan dunia dijaga Allah, kalau orang dapat falah. Yang kedua, musibah-musibah yang berlaku Allah lepaskan daripada dia. Yang ketiga, saat dia bertemu dengan Allah, Allah redha dan Allah bagi syurga, tempat yang terbaik. Bagaimana dia boleh dapat itu? Pertama, dia adalah orang yang muflihun. Jadi untuk mendapat muflihun di sini ialah orang yang mencari melakukan kebaikan dalam hidupnya semata-mata mendekatkan diri kepada Allah ataupun takwa. Itu maksud di sini. Kemudian dia, apa itu takwa? Ialah melakukan segala perintah, meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ni kalau buat itu, dia digelar la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan mereka orang-orang yang bekerja untuk mendapat keuntungan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan syariat Islam azan. Antara lapas azan ialah hayya 'ala al-falah. Marilah menuju kejayaan. Dan kejayaan itulah yang sebenarnya kalau kita dapat falah, kita akan beruntung dunia dan akhirat. Dan perkataan itu juga disamakan dengan perkataan rahmat. Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Maka daripada dua nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, terhasilnya rahmat. Maka orang-orang yang melakukan apa-apa amalan dan dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dia dapat rahmat. Sama juga dengan orang yang menuju panggilan Allah untuk melakukan salat, dia dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, ataupun menuju kepada kejayaan dia panggil falah itu. Maka kehidupan kita
yang demikian akan dijaga Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Cuma isu-isu yang disebut di sini banyak isu yang berbentuk umum, berbentuk umum. Dalam Ibnu Katsir dia tidak detail sangat berkaitan dengan perkara ini. Baik, ayat berikut. Waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Dan qatilu, berperanglah. Qatilu ni berperang, bukan bunuh, berperang. Dan perangilah. Qatilu ialah ayat perintah, qatilu. Kalau kita baca qatalu, dia makna lain. Kalau qatilu makna lain. Qatilu makna perangilah ataupun berperanglah fi sabilillah, pada jalan Allah. Alladzina, akan orang-orang yang yuqatilunakum, mereka memerangi kamu. Wala ta'tadu, jangan kamu melampaui batas. Maknanya kita tak boleh mula dululah. Kalau orang perang, baru kita perang. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah la yuhibbu, dia tidak suka al-mu'tadi, orang-orang yang melampaui batas. Baik, dalam ayat ini perintah, ayat perintah dan ayat larangan. Pertama, ayat perintah bermula dengan qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Itu lengkap ayat itu. Larangan ialah wala ta'tadun. Kenapa tak boleh melampaui? Allah bagi alasan bahawa Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dalam tafsir ayat ini, kata Abil Aliyah, waqatilu fi hadhihi awwal ayat nazalat fil kitabil Madinah, falamma nazalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqatilu man qatalahu wa yakuffu amman kaffa anhu hatta nazalat suratu al-Bara'ah. Dia kata inilah ayat yang pertama turun saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Setelah turunnya ayat ini, saat turunnya ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia duduk mempertahankan Madinah daripada orang-orang yang memerangi orang-orang Islam. Maka ayat ini turun memberi sokongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap cara Nabi berperang itu. Nabi tidak lawan, tidak perang kepada orang yang tidak memerangi. Nabi hanya memerangi orang-orang yang memerangi. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini sebagai satu sokongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik lagi. Baik, kemudian Ibnu Katsir bawa ayat yang berkaitan, dia bawa ayat surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 36 ada kaitan dengan ayat ini. Berbunyi waqatilul musyrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa. Ayat 36 surah At-Taubah menyatakan perangilah orang-orang musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Ini menunjukkan bahawa Islam satu agama yang tidak mencari masalah. Satu agama yang tidak mencari masalah, tetapi bila timbul masalah
mereka mempertahankan agama dengan cara apa yang mereka hadapi, khususnya dalam peperangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan memulakan peperangan kecuali kerana mempertahankan umat Islam daripada diserang. Banyak peperangan-peperangan yang berlaku, kesemuanya dimula oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu secara umumlah. Jadi semua ayat-ayat yang kita baca ini berkaitan dengan perkara-perkara yang timbul pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada masa Nabi berada di Madinah. Ayat berikut tak sempat dah kita nak baca. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha juyushahu qala ukhruju bismillah qatilu fi sabilillah man kafara billah la taghdiru wa la taghullu wa la tumathilu wa la taqtulul wildan wa la ashabas sawami'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mereka mengutus tentera-tentera, Nabi akan memerintah kepada tentera-tentera dengan berkata, keluarlah kamu semua bismillah, dengan sebut bismillah, perangilah pada jalan Allah sesiapa yang kufur kepada Allah, dan jangan kamu sombong dan kamu tinggi diri, dan jangan kamu membunuh anak-anak dan orang-orang yang lemah. Rawahu al-Imam Ahmad. Ini di antara tujuan-tujuan yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peperangan yang disaksikan ataupun yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita mendapat ilmu daripada pertemuan ataupun makluman-makluman yang kita peroleh. Ayat ini ayat secara umumlah, ayat peperangan yang merupakan ilmu kepada kita untuk kita memperkukuhkan ataupun memperkukuhkan kita panggil ilmu berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan melalui kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berhenti situlah dulu untuk hari ini. Ayat 190, insya-Allah untuk pertemuan berikut kita sambung 191 dengan izin Allah Subhanahu wa taala.